kasih ya tadi. Sorry. Okay, alright. Jadi cikgu terus masuk. Ya? Apa tu? Saya terus masuk tajuk. Ni PPD tadi mana? Orang kata apa jadi kat berdekut tu. Macam ni lah. Mami. Berat. Cakap dengan kali. Yang berat pun. Sit baik mama aku sendiri. Sekejap ya. Mana tadi tajuk. Okay, ni dia yang saya nak ambil. Cuknya Cah. Cah. Berjalan. Hish. Kenapa saya Berjalan. Dia nak berjalan. Apa pasal dia tak dibuka-buka daripada tadi ni? Astagfirullahaladzim. Stres. Saya ingatkan dia boleh ni macam biasa lah hai. amat? Tak boleh juga. Mami. Okey lah since tak boleh juga. Kenapa dia boleh buka macam ni je? Apa tadi tu?
Sekejap still tak boleh masuk ni, kenapa saya pun tak tahu, tak pasti. Dia dah buka ke? Mana dia kata opening slide pun dia tak buka-buka. Cikgu ada kat dalam ni lagi tu. Kau pakai yang tu lah, yang kecil tu. Kita masukkan buku-buku. Hai, tadi ni suruh kau buat, kau tak buat juga. Ada tak mesti. Salih bukakan. Kali buka kau. Kau buat je. Kali. Ish, dia ni lah. Marut betul. Nah ni. Alah. Ya, ni dah lah cari benda ni tak jumpa. Alahai. Astaghfirullahalazim. Sekejap ya. Saya cuba lagi satu cara. Kita besar. Mama, baju mama tak mana? Baju potong. Atas. Ke mana? Okey, sebabkan saya tak boleh buka link tu, saya paksa pakai ni lah ya. Tak ada buku merah. Tak maaf lah banyak-banyak. Tak ada semua. Foto ke merah bawah tu, bawah meja tu. Apa merah? Wait. Okey, hari ni kita belajar tajuk yang kedua ni record tak lengkap ya. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Okey, record tak lengkap dalam prinsip perakaunan dia merupakan tajuk yang kedua lah ya. Dia salah satu tajuk yang memang sangat penting. Okey, and then kalau kita tengok daripada 6 tajuk yang saya pernah cerita pada awak masa tingkatan 4 dulu, ya, ada 6 tajuk iaitu 1 tingkatan 4 dan 5 tingkatan 5. Tajuk ni biasanya dia akan keluar 3 soalan. Daripada 6 tajuk ni akan 3 soalan keluar masa kertas 2. Okey, antara tajuk-tajuknya saya ingatkan balik iaitu penyata kewangan milikkan tunggal. Lepas tu ni rekod tak lengkap. Lepas rekod tak lengkap ni kita akan belajar kelab persatuan. Lepas kelab persatuan kita akan belajar penyata kewangan perkongsian. Lepas tu pembubaran dan akhir sekali kita akan belajar akaun pengeluaran. Muhammad. Atuk nenek semua dia. Okey. Jadi saya pergi pada rekod tak lengkap terus saya. Rekod tak lengkap ni kalau kita tengok sebenarnya di mana rekod perakaunan yang tidak mengikut sistem catatan bergu. Kalau awak ingat dah dan tak ada sen dah. Okey, jadi kalau kita tengok masa awak tingkatan 4 kita dah belajar macam mana kita nak rekod dalam jurnal. And then daripada dokumen kan masuk dalam jurnal, daripada jurnal masuk ledger, okey, daripada ledger masuk imbangan duga, okey, daripada imbangan duga dan akhir sekali dia masuk dalam penyata kewangan. Okey, kalau ada nama dia maklumat tambahan ataupun ada pelarasan, dia betulkan pelarasan, dia buat balik imbangan duga and then dia habiskan dengan penyata kewangan.
Okey, tapi apa yang berlaku dalam rekod tak lengkap ni, dia tidak dapat Muhammad, dia tidak dapat membuat sistem catatan bergu seperti yang biasa kita buat. Okey, tapi disebabkan beberapa punca. Jadi kalau awak tengok sebab-sebab rekod tak lengkap ni kenapa? Yang pertama ialah kemusnahan rekod semasa kebakaran, banjir atau kecurian. Dia dah buat tapi mungkin sebab benda tu musnah sebab kebakaran ataupun banjir ataupun kecurian. Jadi bila benda tu dah berlaku, jadi kita memang automatik tak boleh nak buat apalah. Kita kena sediakan akaun menggunakan cara rekod tak lengkap. Yang kedua, penyimpanan rekod yang tidak sistematik. Okey, ni berlaku bila entiti perniagaan itu dia tidak mempunyai, dia tak ada pengetahuan yang cukup untuk dia sediakan akaun. Okey, dia tak tahu macam mana nak rekod. Okey, and then dia mungkin nak upah orang tapi tak berbaloi. Jadi dia punya akaun dia pun tak dapat disediakan dengan seperti cara biasa. Okey, ataupun catatan urus niaga langsung tidak dibuat. Okey, dia simpan semua dokumen tapi dia tak buat catatan. Ataupun dia tidak mengamalkan sistem catatan bergulah. Ni kalau kita tengok tiga ni mungkin sebab dia tak ada pengetahuan yang cukup, dia tak reti nak buat. Jadi dia tak boleh buat Jadi bila berlaku benda-benda ni semua, katakanlah awak jadi seorang accountant nanti, datang seorang peniaga yang terlibat dengan masalah-masalah ni, takkan kita nak kata cik punya ni tak lengkap, jadi kita tak boleh sediakan. Okey, jadi itu menunjukkan bahawa kita tidak profesional. Jadi apa yang kita perlu buat, kita perlu sediakan juga. Okey, tapi kita tahu bahawa untung dia mungkin tidak tepat. Kan kalau kita ada buat dia punya sistem catatan bergu semua tu lebih tepat, tapi kalau tak buat dia kurang tepat. Tapi kita masih lagi boleh sediakan dengan cara rekod tak lengkap. Okey, setakat ni ada apa-apa nak tanya tak? Ada cikgu. Boleh Okey, jadi seterusnya kita tengok cara menentukan keuntungan ataupun kerugian. Okey, jadi cara kita nak tentukan keuntungan kerugian dia ada dua cara Itu kaedah perbandingan dan kaedah analisis. Biasanya kalau orang kata kaedah perbandingan ni senang sikit. Manakala kaedah analisis ni kalau keluar soalan dia lebih susah. Daripada saya mana-mana pun samalah. Kalau kau nak air boleh tak? Okey, jadi kita tengok macam mana kita nak buat kaedah perbandingan. Keuntungan kerugian dicari untuk membandingkan modal akhir dengan modal awal. Jadi macam ni dia nak cari untung bersih dia bandingkan modal awal dengan modal akhir Okey, jadi ini cara dia lah. Untung bersih iaitu modal akhir tolak modal awal, tolak modal tambahan tambah dengan ambilan. Okey. Jika dapat negatif, maknanya dia sebenarnya adalah rugi bersih. Sekejap cikgu minum. Pandai. Oh, ada sekali dua. Ada dua kali? Okey, lepas tu kaedah yang kedua perbandingan itu iaitu kita cari modal dengan cara jumlah aset tolak jumlah liability. Sekejap lagi saya terangkan Okey, dan juga perkara-perkara yang mesti diambil kira semasa modal akhir ialah susut nilai terkumpul dan peruntukan hutang ragu. Okey, ni lagi Dah deh. Okey, jadi saya tunjukkanlah cara pengiraan dia dekat sini Okay, ni dia kat sini.
Ayahnya ambil. 10.5 Minta tolong ni yang siapa tu sepupu kau tu. Mana rekod tak lengkap. Bukan ini. Sekejap. Okay, yang ni. Okay, ni saya terangkan daripada sini Saya copy dulu supaya saya tak kacau dia punya ni. Okay, ni yang tadi saya kata kalau ikut pada tadi tu. Jadi, ni kan macam mana kita nak kira modal sebab kita tak boleh kira modal dia cari yang biasa tapi kita cari modal dia dengan kita cari jumlah aset, kita tolakkan dengan jumlah liability. Macam ni lah, jumlah aset awak senaraikan, lepas tolakkan dengan jumlah liability. Okay, kalau dalam soalan, dia nak penyata mengira modal pada awal tahun ataupun pada satu hari bulan, awak ambil lah aset dengan liability pada satu hari bulan. Tapi sekiranya dia suruh pada 31 hari bulan iaitu pada akhir tempoh perakaunan, jadi ambil aset dengan liability pun pada akhir tempoh perakaunan. Cuma ni saya bagi peringatan kalau modal akhir biasanya dia mengambil kira maklumat tambahan. Okey. Ni pula macam mana kita nak dapatkan untung bersih. Okey, saya fokuskan kat sini dulu Okey, kita tengok kat sini. Selalunya kita kira modal akhir kan. Saya tunjukkan kat sini Kita dah belajar penyata kewangan kan, PKK pada akhir tahun lepas. Jadi awak tengok kat sini, modal awal tambah untung bersih tolak ambilan dapat modal akhir. Ni formula dia Okey, kalau ada modal tambahan awak tambahkanlah kat sini. Modal awal tambah modal tambahan tambah untung bersih tolak dengan ambilan dapat modal akhir. Setakat yang ni ada apa-apa nak tanya tak yang basic dia ni? Sebab akhir tahun lepas awak Cikgu Baiti yang take over, jadi mungkin ada benda-benda yang awak nak tanya, mungkin awak tak berapa faham sebelum ni tapi awak nak tanya kat saya. Ada apa-apa nak tanya? Formula ni semua sampai? Boleh Okey, jadi daripada sini saya terbalikkan. Kalau tengok ni modal akhir sama dengan modal awal tambah untung bersih tolak ambilan. Dia dapat modal akhir. Jadi ni kan, ni modal akhir. Modal akhir saya letak MAK. Modal awal MAW tambah untung bersih tambah modal tambahan sama dengan, tolak dengan ambilan. Jadi bila kita nak tahu untung bersih, saya pindahkan semua ke sebelah sini. Jadi modal akhir tambah ambilan. Nampak? Sebab tadi sebelah sini ditolak, pindah sini jadi tambah Lepas tu modal awal asalnya tambah, bila pindah dia jadi tolak. And then modal tambahan asalnya ditambah, bila pindah dia jadi tolak. Jadi kita dapatlah untung bersih. Okay? Jadi bila kita buat bentuk penyata, dia dapat macam ni lah. Modal akhir tambahkan dengan ambilan, tolak modal awal, tolak modal tambahan, jadi kita dapat untung bersih ataupun rugi bersih. Kalau negatif, dia rugi bersih lah. Okay, and then satu lagi awak kena take notes ialah dia mesti tambah dulu baru tolak. Sebab tu dia kena tambah ambilan dulu baru dia tolak modal awal dan modal tambahan. Jelas tak? Nanti saya akan sharekan dia punya format ni dalam grup awak
Boleh siapa nak print out boleh print out. Yang lain-lain nanti sekarang kita tengoklah macam mana kita boleh sharekan dia punya ni Ada apa-apa nak tanya setakat ni? Tak ada cikgu. Boleh Okey, lepas tu saya pergi balik pada slide tadi tu. Ni mengira untung rugi, ni macam yang saya tunjuk tadi lah, modal akhir tambah ambilan, tolak modal awal, tolak modal tambahan, dapat untung bersih. Okey, ini adalah cara kaedah perbandingan. Okey, biasanya Cikgu. ya saya, Yang modal tambahan tu dapat dari mana cikgu? dia dalam soalan dia ada bagi. Oh, okey. Okey, lepas ni nanti kadang kita akan bincangkan satu soalan, saya sharekan satu soalan dengan awak. Okey, kita akan buat sama-sama, okey? Okey, lepas tu kita tengok pula kaedah analisis. Kaedah analisis iaitu kalau kita tengok, yang ni biasanya dia lebih complicated. Okey, dia ni ditentukan melalui akaun penamat. Maknanya kita buat juga akaun perdagangan untung rugi. Akaun perdagangan untung rugi. Yang ni tadi dia tak buat tau, dia cuma mengira untung rugi ni cara macam ni. Okey, tapi kalau kaedah analisis dia sedia juga perdagangan untung rugi tapi cara dia dengan cara lebih susah sikit lah. Iaitu dengan cara pertama dia buat analisis buku tunai. Okey, daripada buku tunai orang ni, dia ni sebenarnya bukannya dia musnah tapi mungkin dia tak tahu cara rekod sistematik. Dia dah buat buku tunai tapi tak tahu dia nak push ke mana. Okey, jadi apa yang kita kena buat, yang ni kita analisis buku tunai, kita check ada jualan tunai, ada belian tunai, semua kita ambil daripada sini. Daripada akaun belum terima pula, kita akan cari jualan kredit. Daripada akaun belum bayar, kita buat belian kredit. Benda-benda ni lah. Kemudian, semasa menyediakan akaun penamat, pelarasan mesti dibuat tentang item belanja prabayar, belum bayar, hasil belum terima, hasil belum terperoleh. Semua ni ada apa-apa nak tanya ke? Sebab sebelum kita buat tajuk ni, awak kena betul-betul faham apa dia belanja prabayar, belum bayar dan hasil belum terima dan hasil belum terperoleh. Ada apa-apa nak tanya tak? Tak ada cikgu. Boleh faham ya? Boleh saya tanya pada awak sebabkan awak tak ada apa nak tanya kat saya tapi saya tanya pada awak. Okey, jap. Mana tadi kita punya... Okey, saya nak tanya pada awak. Kenapa pula keluar benda lah ni? Okey, saya nak tanya pada awak. Apa itu dia sebenarnya belanja prabayar? Dia terlebih bayar. Belanja yang terlebih bayar. Okey, betul? Yang lain semua setuju ya? Okey, apa pula belanja belum bayar? Belanja yang belum bayar lagi. Okey, belanja yang belum bayar lagi. Yang lain ni selain daripada Kesha ni, yang lain okey tak? Boleh jawab tak? Saya dengar Kesha je yang jawab. Tak faham tanya Cikgu, saya confuse yang hasil belum terima dengan hasil belum terperoleh cikgu. Okey, very good. Saya suka soalan awak. Okey. Hasil belum terima ialah hasil yang contohnya macam ni. Katakanlah sewa kita ni dah bulan 2. Okey. Tapi penyewa kita dia baru bayar sampai bulan 12 hari tu. Jadi maknanya ada 2 bulan. 1 bulan lah, ni bulan 2 belum habis kan. 1 bulan dia belum bayar pada kita. Okey. Pada dia sewa belum bayar tapi pada kita sewa belum terima. Boleh? Syamil? Syamil okey? Boleh. Okey. Okey, manakala sewa belum terperoleh ataupun hasil belum terperoleh, kita sebenarnya dah terlebih terima. Ni baru bulan 2. Ada seorang penyewa kita punya cukup baik, dia dah bayar sampai bulan 6. Kita dah terima dia punya sewa tu sampai bulan 6. Maknanya dia sebenarnya sewa yang sebenarnya kita belum ada hak nak kutip tapi orang dah bayar kan, orang dah bagi kat kita, kita dah terima duit tu. Jadi dia menjadi satu liability lah sebab duit orang kita pegang. Boleh? Boleh. Kalau tadi macam sewa belum terima tu aset. Ya Alia nak tanya tu. Kalau sebab dia tadi sewa belum terima tu aset sebab orang tu yang berhutang kat kita.
Kan kita dah patut terima sewa bulan 1 tapi dia belum bayar. Betul? Betul. Jadi dia jadi aset. Okey, sebab duit kita orang pegang. Tapi kalau sewa belum tertoleh ataupun hasil belum tertoleh, kita hutang kat orang. Sebab orang dah bayar siap-siap kat kita. Kita dah terima duit tu awal. Padahal kita belum ada hak untuk ni. Kita belum bagi servis kat dia. Boleh? Okey, saya nak ingatkan awak juga, saya tak pasti Cikgu Baiti guna tak formula ni. Saya guna formula as bapa hebat. As tu aset semasa. Okey, sebab dia yang hasil belum terperoleh, hasil belum terima, sewa belum terima, belanja belum bayar dengan belanja prabayar. Benda-benda ni semua kalau awak tengok dia, ni saya ni pula bagi awak tengok saya besar. Okey, supaya senang penerangan saya. Okey, jadi kalau kita tengok tadi as bapa hebat iaitu aset, belanja prabayar, belanja belum bayar, hasil belum terima, hasil belum terperoleh. Dia tak boleh masuk tempat lain. Dia mesti boleh masuk dua tempat saja, iaitu aset semasa dan yang kedua ialah liability semasa. Okay? Then formula dia ada dua. Saya selalu guna satu saja, iaitu as bapa hebat. Apa dia as bapa hebat? Iaitu aset semasa dia terdiri daripada belanja prabayar, iaitu belanja yang kita terlebih bayar, ataupun hebat. Hebat ialah hasil belum terima, iaitu hasil yang tadi yang kita belum terima tadi tu lah, yang saya kata sewa tadi. Sewa bulan 1 kita belum dapat. Jadi dia merupakan hasil pada kita. Aset semasa. Boleh? Boleh tak kelas? Boleh cikgu, tak dapat. Tak dapat. Saya ulang balik Dia ada 4 kan? Belanja prabayar, lepas tu belanja belum bayar. Betul? Betul. Lepas tu satu lagi, hasil belum terima dengan hasil belum terperoleh. Boleh? Boleh. Dua ni. Okey? Jadi keempat-empat ni bila kita masukkan dalam penyata kewangan, dia masuk dalam PKK bahagian aset semasa atau liability semasa. Dia tak boleh masuk tempat lain. Dia tak boleh suka-suka masuk equity pemilik ke, liability bukan semasa ke, aset bukan semasa ke, tak boleh. Dia mesti antara aset semasa atau liability semasa saja. Okey, boleh? Boleh. Setakat ni boleh Boleh. Okey. Jadi macam mana kita nak tentukan sama ada dia aset semasa atau liability semasa? Jadi cara dia kita nak tentukan ialah formula dia, sebab saya tahu kadang pelajar dia tak ingat kan apa benda dia. Formula dia ialah as bapa hebat. As tu aset semasa. Boleh tulis Bapa tu belanja prabayar dan hebat tu hasil belum terima. Terperoleh masuk sekali. Cikgu, yang Hasil belum terima tak boleh masuk dalam aset semasa lah. dulu saya ada ingat Cikgu Baiti cakap ada hebat pro cikgu. Itu nanti dulu. Belum. Bila aset semasa, kita tengok bila aset semasa tadi as bapa hebat kan? As bapa hebat. Okey, jadi yang hebat tadi tu bapa tadi belanja prabayar dengan hasil belum terima, ni dia masuk aset semasa. Okey. Grup yang kedua, kan? Jadi kita tengok liability semasa tadi, ni tadi bapa. Jadi yang masuk liability semasa ialah belanja belum bayar. Babak belanja belum bayar. Sebab tadi bapa tadi dah masuk aset semasa kan. Jadi liability semasa dia yang lawannya lah belanja belum bayar. Boleh? Manakala tadi aset semasa dia masuk hebat, iaitu hasil belum terima. Jadi yang masuk liability semasa apa Hasil dia? belum terperoleh. Yes, betul. Jadi boleh faham sekarang ni? Awak ingat formula as bapa hebat je. Boleh? Boleh. Boleh. Kenapa dia aset semasa tu, faham tak? Tadi saya kata belanja prabayar dengan Faham. Faham. hasil. Boleh. Tak ada siapa nak tanya
Okay. Alhamdulillah, boleh. Alright, very good. Jadi saya ni balik Ini tadi. Wait. Hilang dah. Betul lain pula yang muncul. Okay, ni dia. Dekat sini pun, sini saya tak tulis. Kan? Ni lah. Ni tadi PKK kita kan. Jadi maknanya tadi saya kata belanja prabayar dengan hasil belum terima masuk sini lah. Manakala liability semasa dia masuk belanja belum bayar dengan hasil belum terperoleh. Okay? Boleh Ni dah berapa ni? 9.48. Okay. Sekejap saya pergi sini. Okay, kemudian belanja susut nilai. Belanja susut nilai terhadap aset bukan semasa pun kita kena kira juga. Okay, kalau dulu masa awak tingkatan 4, saya percaya cikgu awak dah ajar tentang kaedah garis lurus dengan kaedah baki berkurangan, betul? Belajar tak belanja susut nilai? Ada 2 cara ni. Belajar cikgu. Ya. Okay, ingat Okay, apa formula dia kalau garis lurus atau atas kos? Apa formula dia? Ni kita time to time ni kita sambil kita nak kena revise saya. Kalau misalnya saya rasa perlu, saya nak tanya awak lah Sebab saya sebenarnya sangat risau dengan keadaan sekarang. Form 5 yang nak ambil SPM ni pun saya risau. Awak ni pun saya risau juga. Okay. Sebab awak nak ambil SPM tahun depan and then kita tak tahu keadaan kita macam mana, naik ke sekolah ke tidak. Kalau naik sekolah Alhamdulillah. Okay, tapi sebab nanti sekarang bulan 4 kita dah mula kerja khusus. Dengan silibus yang macam ni, okay, yang banyak tertinggal. Okay, saya nak cadangkan, saya buat cadangan lah Tapi sebab saya nak buat kelas tambahan dengan awak. Kelas tambahan yang kita maintain setiap minggu, yang saya nak revise balik form 4 dengan awak. Saya risau awak punya Boleh cikgu. Penyata kewangan milikkan tunggal, boleh? Itulah, tapi sekarang ni masa yang saya ada, sebab kalau hari Sabtu saya ada kelas haji, saya rasa yang saya ada masa ialah cuma hari Ahad kot saya rasa. Macam mana Lepas tu hari Ahad sekejap. Tapi saya tak berani janji dulu sebab sekarang ni saya kena pentingkan yang nak SPM 2020. Diorang periksa saya rasa awal bulan 3 untuk paper account. Lepas diorang habis tu saya concentrate dengan awak, boleh? Kita try kelas hari Ahad ke apa. Kita buatlah untuk penyata kewangan milikkan tunggal. Tapi mungkin saya fikirlah nanti sekarang macam mana ikut kita punya keselesaan macam ni Sebab ni kritikal ni, sebab saya risau, saya rasa masih ramai yang belum boleh sediakan penyata kewangan milikkan tunggal, betul tak? Betul. Sebab saya kata macam tu sebab apa tahu? Sedangkan kalau kita kelas bersemuka pun sebelum-sebelum ni, pelajar rasa tajuk itu tajuk agak susah masa form 4. Dan saya risau bila awak sekarang ni secara online yang saya tak nampak ataupun cikgu-cikgu lain pun tak nampak macam mana awak punya kerja tu. Okay, yang kita tak bersemuka. Sebab bila bersemuka sebenarnya cikgu boleh round awak buat macam mana, apa semua cikgu boleh nampak kesilapan terus awak buat. Tapi sekarang bila kita buat kelas online, takkan cikgu nak pergi satu-satu rumah. Okay, jadi memang agak sukar sebenarnya. Okay. Okay, jadi cikgu cubalah nanti sekarang lepas habis SPM 2020 kita fikir macam ni Okay. Okay ni Okay, belanja susut nilai tadi ingat tak lagi kalau susut nilai cara garis lurus macam nak cari? Rata susut nilai dalam kos aset bukan semasa. Kurang tepat tapi terima kasih kerana cuba. Okey, ingat bila garis lurus cara dia ialah kos
kos barang tersebut, kos aset bukan semua tersebut, darabkan dengan peratus. Kos darab peratus. Boleh? Dah habis ke Leh? Belum pula. Okey. Tak habis lagi kelas? Okey, lepas tu manakala kalau dia punya garis baki berkurangan, dia mesti kos tolak SNP iaitu susut nilai terkumpul tahun lepas dia baru darab dengan peratus. Okey? Ni sebenarnya tak ada tempat nak menconteng pula. Saya tulis kat sini lah ya. Okay, ni susah sikit nak ni. Awak take notes ni garis lurus. Okey, ataupun nama lain dia ialah atas kos Setengah soalan dia guna formula dia atas kos. Okey, cara nak kira dia, awak ambil kos darab dengan peratus. Ni awak tulislah mana-mana. Okey. Kaedah yang kedua ialah kaedah baki berkurangan. Ataupun nama dia atas nilai buku. Okey, formula dia awak kena ambil kos, tolak susut nilai terkumpul dahulu, baru darab dengan peratus. Okey, boleh? Ni saya tulis, saya typekan kat sini supaya awak boleh take notes. Okey, cara yang ketiga ini awak belajar masa tingkatan 4 dulu. Kalau saya pengajar tingkatan 4, saya akan tekankan ni 2 dulu. Okey, tapi bila kita belajar rekod tak lengkap, dia ada lagi satu formula iaitu baki bawah-bawah tambah beli baru. Aset dia itulah kalau dia ada beli baru. Okey, tolak hantar bawah. Okey, jadi awak akan dapat susut nilai. Yang ni kita panggil kaedah dia penilaian semula. Okey, boleh? Jadi maknanya kita ada 3 cara untuk kira susut nilai. Ni semua susut nilai Ada apa-apa nak tanya? Kelas? Tak ada kot. Tak Boleh, ada tu. Okey. Boleh. Okey, jadi awak nak tanya yang ni lebih ke? Macam ni dia boleh dapat macam ni? Okey. Boleh juga tu. Okey. Sebab ni pun kadang-kadang pelajar dia kalau suruh hafal pada saya lah. Kalau saya sendiri, kalau saya main hafal formula, saya tak ingat. Tapi kalau kita tunjuk cara dia ni apa semua, kita lebih ingat Okey, kalau katakanlah ni aset aset bukan semasa, tak kisahlah. Lengkapan ke, premis ke, kenderaan ke kan. Okey, jadi awak kena ingat sebabkan dia ni aset, tambah dia sebelah debit, tolak dia sebelah kredit. Okey, betul? Yang ni tambah, sini tolak dia. Jadi, baki bawah-bawah sentiasa tempat tambah. Ni tempat tambah yang normal. Manakala hantar bawah, tahu hantar bawah dengan baki bawah-bawah? Ada siapa-siapa nak tanya? Ya cikgu, saya tak faham. Baki bawah tak tahu, hantar bawah tak tahu? Tak cikgu. Okey, bagus. Baki bawah-bawah ini ialah sebenarnya baki yang kita bawa daripada tahun lepas ke tahun ini. Kan contohnya katakanlah kita ada kereta. Okey, pada 31 Disember. Kereta tu still ada kan kalau kita tak jual kan? Betul tak? Betul cikgu. Lepas tu bila kita buka tahun baru 1 bulan 1, kereta tu ada lagi tak? Still ada. Sebab kita tak jual ke mana, benda tu ada. Kita pakai lagi. Okey? Jadi kalau kita tengok daripada tahun lepas kita bawa aset tu ke tahun ini. Betul? Jadi bila awal tahun kita bawa aset bertahun lepas ke tahun ini, kita panggil dia baki bawah. Boleh faham? Boleh faham baki bawah? Okey, manakala
hantar bawah ialah baki akhir yang kita nak bawa ke tahun hadapannya. Okey, ini yang kita nak bawa ke tahun hadapan. Biasanya tarikh dia yang ni mesti 1 hari bulan 1 ataupun 1 bulan 2 ke 1 bulan 3 kita tarikh kita buka akaun lah ya. Manakala yang ni 31 bulan 12 ataupun tengoklah ke tarikh kita tutup akaun kita bila yang hantar bawah. Boleh? Boleh ikut? Boleh cikgu. Okey, lepas tu kita tengok baki bawah macam mana Okey, kalau dia beli baru apa jadi pada aset tu? Bertambah ke kurang? Bertambah. Tambah. So saya masukkan bahagian debit. Okey, saya andaikan dia beli cash lah, dia terus bayar pakai cek. Jadi saya letak tulis sini tambah. Saya tak boleh tulis sini aset. Sebab kalau dalam akaun ni saya refresh lah juga sebab saya takut tak ingat kan. Tak ingat ataupun tak tahu tak apa. Dengan saya awak jangan segan, awak tanya je. Selagi saya boleh cuba jawab, saya cuba jawab. Yang penting exam awak boleh cuba jawab Okay, let's say lah ni saya nak rekodkan kita beli aset bukan semasa. Okay, bila kita beli aset bukan semasa, aset kita bertambah sebab tu tambah bahagian sini Tahu tak kenapa dia ni tambah dekat bahagian debit? Tahu cikgu. Kenapa? Sebab aset dia bahagian debit dia akan bertambah, kredit dia berkurang. Okey, ni saya terangkan satu-satu ni sebab saya risau kalau awak tak ingat. Ingat kan formula belah saya ada ajar awak tahun lepas? Ingat. Okey, ni debit, ni kredit. Ada orang masuk ke? Tak ada. Okey, ni debit, ni kredit Jadi kita tengok ni tambah. Okey, satu lagi ialah aset. Aset. Nah, yang lain tolak, ini pula tolak. Okey, ini tambah. Okey, jadi kalau awak saya tengok aset bertambah bahagian debit. Tolak dia bahagian kredit Bank juga aset pun samalah, dia tambah bahagian debit, dia tolak bahagian kredit. Okay. Jadi sekarang ni bila kita beli aset, aset bukan semasa kita bertambah, betul tak? Ni. Betul. Tapi apa jadi duit dalam bank bila kita beli? Tambah ke tolak? Kita beli barang, kita bayar kan? Tolak. Ya, jadi bagus. Jadi sinilah aset bukan semasa. Awak nampak sini debit aset kredit bank sebab kita buat pembayaran. Okey? Jadi kita masukkan di bahagian kredit sebab dia tolak. Sebab kita bayar ditolak lah kan? Boleh? Boleh ikut? Boleh. Okay, and then cara kita nak tulis butir. Ni butiran dia Dalam aset bukan semasa, saya tulis bank. Dalam bank, saya tulis aset bukan semasa. Kenapa saya buat macam tu? Boleh tak dalam aset bukan semasa, saya tulis aset bukan semasa juga dalam ni? Apa jadi? Dalam bank, saya tulis bank juga kat sini. Apa jadi? Salah ayo. Satu salah, lepas tu kenapa dia tak boleh macam tu? Apa jadi Sebab lepas aset. hari 3-4 bulan awak bila Sebab bank aset semasa kan? Bukan sebab tu. Tapi kan katakanlah 3-4 bulan lepas awak rekod. Kalau sini aset bukan semasa, sini aset bukan semasa, awak boleh cek tak akaun apa yang sebenarnya awak debitkan untuk ni? Tak boleh. Tak boleh kan? Tapi bila saya tulis bank, daripada sini awak tahu sebenarnya dia punya partner tu satu lagi ialah akaun Aset bank. semasa. Bank, betul tak? Kalau saya letak
kejadian ni sama, saya tak boleh detect akaun apa yang saya ni. 3-4 bulan saya pun dah tak ingat. Betul? Tapi bila saya tukarkan dia punya butir, beberapa bulan lepas tu, aset bukan semasa ni kita ada beli menggunakan pakai cek berapa hari bulan. Kalau saya tulis ni aset bukan semasa, saya tak tahu. Betul? Betul. Okay, jadi faham ya kenapa saya tulis macam ni? Kenapa cara dia macam tu? Okay, and then nak cari susut nilai dia dekat sini. Inilah amount susut nilai yang kita akan cari. Okay, boleh? Ni kaedah penilaian semula. Okay? Dah habis dah kelas Azam? Okay, lagi apa tadi saya nak pergi tengok. Okay, lepas tu peruntukan hutang ragu. Peruntukan hutang ragu ni pun saya risau kalau awak misalnya tak pandai kira lagi. Dah boleh buat dah hutang ragu? Pernah dengar formula bubble? Tak cikgu. Okay, nanti sekarang kalau ada masa nanti sekarang saya ajar awak tentang macam mana nak buat yang benda bubble ni. Bubble tu sebenarnya bila dia akan jadi peruntukan hutang ragu ni dia boleh jadi belanja ataupun hasil. Dia boleh jadi kat sini ataupun dekat sini hasil Okay, jadi formula dia nak tahu nanti sekarang tu yang saya kata bubble dia itu baru lebih besar daripada lama. Tapi bila jumpa soalan dia kan baru saya jawab lah Okay, setakat ni ada apa-apa nak tanya dekat sini? Tak ada cikgu. Okay, saya pergi pada satu contoh soalan lah ya. Ni dah pukul 10, saya rasa sempat kot. Ni. Ini pun saya nak tekankan pada awak. Okey, ni kesan-kesan dia bila kita buat rekod tak lengkap ya. Iaitu imbangan duga tidak dapat disediakan untuk menguji ketepatan perekodan. Sebab kita tadi ada banyak maklumat-maklumat yang rongak-rongak kan. Okey, untung rugi yang dikira sebenarnya dia tidak tepat berbanding kalau kita buat cara yang biasa. Tapi daripada tak ada langsung, at least boleh lah Okey, sukar mentaksir kedudukan kewangan. Kan dia nak dah buat penyata kewangan, PKK pun sebenarnya agak susah. Kes penyelewengan boleh berlaku kerana kesilapan sukar di kesan. Kadang-kadang berlaku kebakaran ke apa ke sebab ada orang menyeleweng. Jadi susahlah nak dikesan. Tapi janganlah pula kita ni, kita dah tahu pengetahuan ni, jangan kita buat aniaya orang lah ya. Jangan pula nanti sekarang beberapa tahun akan datang tengok nama korang dan nak murid saya lah jadi yang buat kes penyelewengan ni. Jangan saya kalau boleh kita sama-sama, kita sebenarnya kita belajar ilmu ni walaupun ilmu dunia, tapi kita nak memberi manfaat kepada orang lain, bukannya untuk menyusahkan orang lain Okey, yang ke last kali perbandingan prestasi perniagaan juga tidak dapat dilaksanakan dengan tepat. Itu kesan-kesan dia Alright, sekejap. Nyanyi tu budak kecil tu. Okey, saya nak snap soalan ni. Sekejap Dia nak dari. Okey, saya snapkan sekejap. Makan apa, Cah?
Ijah makan apa? Ijah. Okey, sekejap Okey, bagi sesiapa yang saya kata tadi nak dapatkan buku-buku tu tadi, buku yang saya kata apa tadi tajuk dia? Mesra Digital ni. Okey, awak boleh tengok muka surat 21 dengan muka surat 22 lah ya. Okey, yang ni saya besarkan. Boleh nampak? Boleh ke boleh? Okey, dalam soalan ni Cik Kaihan, ni nanti kan saya share jugalah dalam grup dua-dua grup. Okey dah, kejap lagi saya sharekan. Cik Kaihan seorang peniaga milikan tunggal merekodkan akaun perniagaan Kaihan tanpa menggunakan sistem catatan bergu. Maklumat kewangan perniagaan ditunjukkan di bawah ini. Okey, inilah bentuk soalan dia. Okey, jadi kalau dalam soalan ni berdasarkan maklumat di atas, dia suruh awak jawab A, hitung modal awal. Tadi macam saya kata nak kira modal awal, aset tolak liability. Yang kedua, penyata menghitung modal. Okey, sebenarnya cara dia sama je lah. Okey, sebab cuma yang ni dia suruh hitung. Jadi hitung awak tak perlu buat format dia yang panjang. Okey, tapi kalau macam ni awak kena buat format dia yang ni lah. Sebab dia kata penyata menghitung modal. Jadi awak kena buat PowerPoint macam ni. Okey, seterusnya pada, sekejap. Saya dah download ke belum? Okey, kemudian pada muka surat belakang dia suruh kita kira penyata untung rugi. Penyata untung rugi ni tadilah yang kita dah belajar modal akhir tambah apa? Ingat lagi tak? Tambah ambilan, tolak modal awal, tolak modal akhir. Jadi kita dapat sini untung bersih atau rugi bersih. Okay, dan akhir sekali pada soalan dia nak penyata kedudukan kewangan. Okey. Jadi saya nak nanti bila awak buat ni sekarang lepas habis kelas ni lah maknanya pada soalan biasakan awak buat tapak dulu Sekejap, saya susun dulu kejap. Ni letak sini. Tadi mana? Ni letak sini. Okey, kemudian tambah lagi satu untuk rekod tak lengkap dia.
Alif tu bit satu. Okey, jadi saya buka soalan dia. Alif bit ca. Okey, jadi pada soalan pasal banyak sangat ni. Lagi kita orang lagi kita ni. Okey. Jadi kalau awak tengok pada soalan, first tadi dia nak penyata mengira modal, bukan penyata mengira modal tapi dia nak menghitung modal awal saja. Jadi tak perlu buat tu. Okey, yang kedua dia nak penyata menghitung modal. Yang ni lah ya, penyata mengira modal ataupun menghitung modal tu sama. Okey, lepas tu dia nak penyata untung rugi. Inilah, penyata untung rugi ataupun penyata mengira untung rugi tu sama je maksud dia. Okey, dan akhir sekali dia nak suruh kita buat PKK. Okey, jadi saya ni PKK saya dekat sini lah. Dah ada Okey, jadi saya terus pergi pada soalan tadi. Bila awak dah sediakan tapak, sekarang ni awak tengok pula maklumat tambahan. Maklumat tambahan perabot peribadi bernilai RM600 dibawa masuk untuk kegunaan perniagaan. Jadi kalau awak tengok perabot peribadi, dia buka akaun 1 Januari, dia tutup akaun 31 Disember. Okey, jadi 1 Jun dia kata dia bawa masuk perabot peribadi ke dalam perniagaan. Okey, jadi ni sebenarnya apa? Kalau awak tengok ni sebenarnya ialah, siapa tahu? Bibi. Baki bawa masuk. Okey, dia sebenarnya ialah, sekejap dia penyata mengira modal ni kena buat 2 tempat lah. Sekejap saya sediakan ruang sikit sebab kita nak kira modal awal nanti kan. Nah. Okey, satu sebenarnya dia merupakan modal tambahan. Kenapa saya kata dia modal tambahan? Sebab dia bawa masuk untuk kegunaan perniagaan. Ya, dia kata perabot peribadi dia bawa masuk ke dalam perniagaan. Jadi kita masukkan dekat sini modal tambahan dia 600. Saya tulis dekat sini 600. Dah ada tapak senang, kita masukkan je. Okey, lain-lain ada efek tak? Perabot dia ada efek tak? Bertambah. Kan? Perabot dia pun bertambah. Bertambah. Okey, jadi perabot ni kita nak tulis kat mana? Mengira modal ni pada 31 Disember masuk tak? 31 dan 12 tahun berapa tadi? 20x8. Hari ni tak nak lagu. Di sini perabot Perabot amount asal dia tadi ialah 6,800. Kita tambahkan dengan yang dia bawa masuk berapa? 600 kan? Jadi saya tambah 600. Jadi dia dapat 7,400. Betul tak? Dah, macam tu je. Boleh? Saya masukkan ke dalam sikit lah sebab dia Boleh, ada boleh. Okey, kemudian ini dah habis Okey, sebenarnya ada lagi satu kita tertinggal iaitu penyata mengira modal akhir tahun ni pun dah satu lagi ialah PKK. Yang ni saya hitamkan lah sebab kita tak pakai. Okey, yang ni tadi masuk sini perabot 7,400 Okey, jadi mana yang berkenaan semua kita masukkan dulu. Oh, ada budak kecil kat belakang ni.
Okey, sudah? Okey, yang kedua, semua perabot disusut nilaikan sebanyak 10% setahun atas kos. Okey, tadi formula atas kos macam mana? Atas kos tu gali lurus kan? Ya, betul. Apa Kos darab Kos darab beratus. dengan peratus. Okay, very good. Maknanya korang boleh ingat. Very good. Saya suka. Okay, jadi kita masuk kat sini. Sini ada kesan je lah kan pada akhir tahun. Jadi kita tulis. Sekejap, saya insertkan. Jadi kat sini saya boleh buat susut nilai perabot. Okay, macam ni kita nak kira dia. 6,800. Masa kita nak kena buat macam mana? Darab 10% kan? Okay, tapi yang 600 tu ada apa-apa efek tak? Tahu? Tak. Ya. Dia sebenarnya ada efek tak? Efek. Okay, dia sebenarnya ada efek ya. Saya tunjukkan cara kira dia. 6,800 darab dengan 10% dulu Dia ni kita tak kisah sebab 10% tu setahun memang dia full. Okay, tapi kalau 600 ni kalau awak tengok dia bagi tarikh tau 1 Jun. Kita tutup akaun 31 Disember. Jadi 1 Jun hingga 31 Disember kita kira ada berapa bulan? Jun 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Pakai itu boleh tak? Pakai ni. Kau pakai ni. Cikgu ni tengah mengajar kau sibuk pula yang buat. Jadi ada 7 bulan kan? Jadi kita kena tambah. Okay, tambah. Oh, ambil dikta letak kat sini. 600 darab dengan 10% juga. Tapi kita kena darab 7/12. Okey, ada apa-apa nak tanya tak? Kenapa dia dapat macam tu? Tak ada. Faham Sebab 10% ni adalah untuk setahun. Tapi sekarang ni dia guna hanya 7 bulan. Jadi kita kena darab 7/12 lah ya. Okey, jadi kita dapat berapa ni? Tolong kira. $600 darab 10% darab 7/12. Jadi dapat nilai dia 35 tambah tadi 680. Jadi dapat 715. Okey, boleh 6685. Yang ni awak tolakkan dah terus. Tolak susut nilai perabot. Jadi dapat 6685. Okey. Sekejap. Okey, yang sini kita tak ada apa efek tapi kita efek sekali lagi dekat sini Kita masukkan susut nilai terkumpul perabot. Okey, saya ambil je lah tadi amount tadi tak perlu tunjuk jalan kira untuk kali kedua Yang ni awak kena tunjuk jalan kira. Yang ni sebab amount yang sama tak payah tunjuk Okay, setakat ni ada apa-apa nak tanya? Boleh? Boleh ke? Boleh cikgu. Saya nak pergi pada yang ketiga kalau tak ada siapa soalan. Pemilik perniagaan membuat ambilan RM250 setiap bulan mulai 1 Julai 2008 untuk kegunaan peribadi. Jadi ni apa dia? Dia buat ambilan
Okay, dia buat ambilan jadi kat mana ada efek? Sini ada efek tak? Penyata mengira modal. Ada? Ya ke? Bila Tak, dia tak. tak ada kan? Tapi dia efek pada Tak ambilan ada. dekat penyata mengira untung rugi Jadi kita tengok dia kata RM250 setiap bulan dari 1 Julai. RM250 kali dengan 6 bulan lah kan? Start daripada bulan 7, 8, 9, 10, 11, 12, 6 bulan. Jadi kita dapat amount di sini 1,500. Okay. Dan satu lagi dalam PKK, sini pun samalah. Tutuplah mulut. Pergi buanglah. Tutuplah mulut. Duduk depan kipas pasal tak tutup mulut. Sabar je lah. Okey, kemudian ia Deca. Okey, lepas tu ni dah selesai Sebanyak RM600 daripada hutang pasti tidak dapat dikutip balik. Ni maknanya hutang lapuk lah. Jadi hutang lapuk di-efek dekat mana? Hutang lapuk di-efek pada akaun belum terima iaitu RM9,800. Jadi saya ambil kat sini RM9,800 tolak dengan RM600. Okey, akaun belum terima dia merupakan akaun aset. RM6,800 kita tolak tadi berapa hutang lapuk dia? RM600. Jadi kita dapat sini RM6,200 Sini ada apa-apa efek hutang lapuk? Jadi kena mana tak modal akhir ambilan ni hutang lapuk? Tak cikgu. Okey kan? Hutang lapuk ni tahu tak apa? Tahu cikgu. Apa dia Tahu. hutang lapuk ni? Hutang yang dah lama-lama. Hutang yang lama-lama yang kita tak Hutang boleh yang kutip. lama-lama. Yang tak boleh kutip. Kan contohnya sebab mungkin orang tu meninggal ke atau orang tu bankrupt. Dia memang dah tak ada duit nak bayar. Takkan kita nak jadi macam Along nak pergi potong tangan dia kan. Jadi kita dengan baik hati kita kata tak apalah kita kira halal. Tetapi dengan cara kita kira halal tu kita kena rekodkan dia sebagai hutang lapuk. Jadi macam kita yang tanggung kerugian tu. Itu maksud hutang lapuk Okay, dia bukan setakat hutang lama-lama tapi hutang yang kita dah tak boleh tuntut. Faham ya hutang lapuk? Jadi sini ada Kak Ikmahir dan hutang lapuk tak? Tak ada Tak ada cikgu. Tak ada. Azam ambilkan ni air Azam. Air suam dalam mak. Ambilkan botol ni terus je. Yang warna merah tu. Okey, dekat sini kita masuk dalam aset semasa ya. Jadi akaun belum terima. Tadi berapa amount dia? RM6,200. Ni siapa punya kelas sekarang ni Alik ni? Alik ke Azam? Hijau ni bukannya dia berdebat. Dia tak bertipu mama. Dia bertipu orang. Dia bertipu mama. Mama no skater. Kelas kau borong-borong tak tahu. Tak amanah. Makanlah. Sekejap ni belum habis kelas lagi. 1:30. Okay, last kali PHR. Okay, PHR ni cerita dia panjang sikit. Oh, maknanya kita kena masuklah daripada akaun belum terima pada akhir tahun. Okay, jadi dia kata berapa peratus tadi? 5% Ada soalan. Kita
Jadi saya tak ada masuk sini lah. Sini 6,200. Okey. Nak kira PHR dekat sini. Tolak per hutang ragu. Jangan tulis PHR dia, paling pendek boleh buat ialah per hutang ragu. Nak tulis peruntukan hutang ragu tu lagi bagus. Okay, yang ni macam nak kira dia 6,200. Kita ambil apa amount akaun belum terima bersih ni. Darabkan dengan peratus je. Darab dengan 5% lah tadi soalan dia. Jadi kita dapat 6,200 darab dengan 5%. Jadi kita dapat 310. Kita terus terus kira dapat 5890. Okey. Lepas tu jangan lupa dekat PKK pun samalah kita kena buat. Okay, tolak per hutang ragu. Okay, jadi kita dapat 5890. Setakat ni ada apa-apa nak tanya tak? Ada. Okey. Jadi seterusnya apa kita kena buat ialah ni maklumat tambahan semua kita dah selesaikan lah. Barulah kita tengok yang lain-lain Okey, macam perabot ni tadi dah selesai. Akaun belum terima. Allah hai, saya salah ambil amount dah. Patutnya ambil yang akhir 7,600. Aduh hai. Salah ya jawapan saya. Ya Allah. 6,800 ni perabot. Okey. Ni 7,600 sebenarnya. Aduh. Ni dapat 7,000 kan. Jadi ni 7,000. Sorry Jadi kita dapat kat sini 350. Sorry cikgu salah buat. Ni tadi 7,000. Ni dapat 350. Lah 6650 Okey, bank. Okey, perabot ni tadi satu saya belum buat dia punya untuk aset awal. Aset awal ni nantilah. Kita buat serentak nanti Okey, bank dia 1,200 kredit. Jadi dia masuk dekat bank ni awak kena tengok. Bila dia baki di debit macam ni, dia adalah aset Kalau kredit dia adalah liability. Okey, jadi sekarang ni dia ada liability lah. Liability semasa Bank dia ialah 1,200. Masuk dekat liability sini. Dan jangan lupa dekat PKK pun sama. $1,200 Kalau debit tadi aset macam biasa. Okay, lepas tu kita tengok pula inventory. Okay, saya ambil inventory sini 26,200. Inventory tu aset Inventory dia ialah 26,200. Okay, jangan lupa masukkan dekat sini aset semasa, inventory akhir iaitu 26,200. Okay, lepas tu dia kata belanja belum bayar. Belanja belum bayar. Dia baki awal je ada, baki akhir tak ada. Jadi kita boleh abaikan. Insurans prabayar 420. Dia masuk aset ke liability?
prabayar. As berapa hebat. Asset ke liability kelas? Asset. Asset. Good. Okay, jadi saya masukkan dekat bahagian asset. Insurance prabayar. Jadi amount dia ialah 420. Lepas tu dia masuk juga dalam semasa iaitu insurance prabayar iaitu 420. Okay. Kita tengok pula dalam ni akaun belum bayar 7,100. Jadi akaun belum bayar masuk dalam liability 7,100. Okay, lepas tu dia masuk sini akaun belum bayar. Akaun belum bayar 7,100. Okay, tunai. Okay, saya ambil yang ni 1,800 masuk dalam asset. $1,800. Okay. Jadi kalau awak tengok saya dah ni lah. Dah masukkan semua Okay, jadi awak nanti boleh mula kira modal awal, awak ambil asset liability. Sebab ni masa pun dah pukul 10.34. Okay, nanti saya akan sharekan awak benda ni. Saya nak minta awak lengkapkan. Awak kira lah asset dengan liability kat sini dia punya penyata mengira modal awal. Yang ni pun nanti awak kira sampai habiskan. Ni saya dah isi dia punya betul-betul. Modal awal, modal akhir ni modal akhir sebab dia 31 bulan 12. Pindahkan masuk sini. Nanti awak kira modal awal pun pindahkan nanti masuk sini. Kira, lengkapkan untung bersih. Okey, masukkan untung bersih kat sini. Modal awal, modal akhir nanti awak boleh kira siap-siap. Masukkan siap-siap. Okey, lepas awak tambahkan sini tempat dia kat mana nak kira ni saya dah bagi. Okey, modal kerja aset semasa tolak lagi semasa dapat sini. And then bawah ni tolak sini, tambah dapat sini modal kerja ni sebenarnya K4, K2 tolak K3. Sini pula kita tambahkan sebenarnya ABS tambah NK modal kerja At the end patutnya dapat seimbang. Okay, sekejap lagi saya sharekan muka surat ni dekat dalam awak punya WhatsApp. Okay, video ni pun kalau dah ni nanti kadang saya sharekan juga dalam grup. Dan saya juga akan sharekan kedatangan. Okay, saya nak tanya pada awak. Sekarang ni murid baru dalam kelas tu dah ada yang dah pindah masuk. Ni dah termasuk yang kelas awak 5 Cemera pula memang sama lah kan 5 Cemera dengan 5 Wira yang tampak yang berubah. Cikgu ni pun dah lalok dah. Okey. Dah siap nanti awak hantarkan kerja awak Saya bagikan link juga nanti. Okey. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih cikgu. 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 Bye.